آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم والصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله. وبيدي قلت سيدي أدركني لا إله إلا الله لا شريك له والملك والحمد على شيء قدير. اللهم صل وسلم على Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Kita menyambung pembacaan kitab dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Kita masuk pada fasal yang baru pada hari ini, fasal baru berkenaan dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, wa nafa'na bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di atas kamu, itu hendaklah di atas kamu itu berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah dan menggenggam keduanya, maka keduanya adalah agama Allah yang benar dan titian yang lurus. Barang siapa memegang keduanya, selamatlah dia dan beruntung dan mendapat petunjuk dan terpelihara. Dan barang siapa menyeleweng dari keduanya, sesatlah dia dan menyesal dan binasa dan musnah. Maka jadilah keduanya sebagai penghukum di atas kamu dan pengatur urusan kamu, dan kembalilah kepada keduanya pada setiap urusan kamu dalam keadaan kamu menjunjung pesanan Allah dan pesanan Rasulnya. Kata Imam Al-Haddad dalam fasal yang baru ini, itu berpegang teguh dengan Alkitab, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, itu hadis Nabi SAW, dan menggenggam keduanya. Maksudnya betul-betul megang, mandukan keduanya, itu Alkitab dan As-Sunnah. Maka keduanya adalah agama Allah yang benar dan titian yang lurus. Maksudnya bagi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah panduan utama dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia kena pegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Bahkan keduanya itu adalah agama Allah, kata Imam Haddad, dan titiannya yang lurus. Maksudnya orang yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak akan tersesat, khususnya dalam pengajian ilmu tasawuf, ilmu untuk mendekatkan diri pada Allah, nak berjalan mencari ridha Allah ini, membersihkan jiwa, perbaiki akhlak. Lebih-lebih lagi lah kena berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita minta dalam sembahyang setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya hidayahkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus.
Siratal mustaqim ini diterjemahkan oleh para ulama tafsir. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus itu apa? Jalan lurus ini bukanlah jalan highway, jalan yang ada dekat Allah SWT yang kita tengok ni. Jalan yang lurus maksudkan sini adalah agama Islam. Maksudnya bila kita sebut dalam Al-Quran, kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, hidayahkan kami kepada jalan yang lurus. Allah SWT. Maksudnya apa? Kita minta Allah beri petunjuk, hidayah pada kita. Allah bimbing kita untuk kita berpegang teguh dan mengamalkan agama yang diiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala, itu Islam. Dan ada juga ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim ini adalah kita minta Allah beri petunjuk untuk kita ikut manusia, ikut orang. Karena siratal mustaqim itu dilanjutkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan Allah SWT, mereka yang diberi nikmat ke atas mereka itu. Allah SWT. Siapa mereka ini? Dalam ayat lain terjemahkan an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya setiap dalam sembahyang kita minta, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus. Apa yang jalan lurus? Itu jalan nabi-nabi. Allah SWT. Jalan para wali, itu siddiqin. Jalan para salihin, jalan syuhada. Kita nak duduk, nak ikut mereka ni. Kita nak bersama dengan mereka. Kita nak tiru mereka, nak ikut mereka. Itu dia panggil ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu kita kena mengaji. Sebab itu kita kena ada guru. Sebab itu kita kena cari ilmu. Kita kena cari guru pembimbing kita. Kenapa? Dalam sembahyang kita duk minta untuk ikut pembimbing, tapi tak cari pembimbing. Kena ada asbab mencari pembimbing. Karena kita minta Allah tunjuk ke jalan yang lurus itu, ikut Nabi. Nabi tak ada. Nabi wafat. Kita kena ikut pewaris Nabi. Mereka itu siddiqin, para awliya. Kita nak ikut juga jalan syuhada, mereka yang perjuangkan agama Allah, yang berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka itu sentiasa membantu kerja-kerja dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita nak masuk dalam kalangan mereka, nak ikut mereka, para syuhada. Salihin kita nak ikut juga, salihin. Jadi inilah hakikat kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang Allah dah kabulkan dia, Allah dah terima doa dia dalam sembahyang, dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim tu, mesti Allah akan gerakkan hati dia. Allah akan pertemukan dia dengan orang yang boleh bawa dia untuk mengikuti rasul-rasul nabi-nabi, para awliya, siddiqin, para syuhada, para salihin. Akan jumpa. Allah SWT. Jadi siapa yang belum bertemu dengan orang yang boleh membawanya kepada mengikuti Rasulullah, mengikuti para anbiya, mengikuti para awliya, para syuhada, teruskan berdoa. Teruskan kita ni ikhlas dalam sembahyang kita, ikhlas dalam baca surah Fatihah kita, betul-betul munajat dan harapkan qabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tunjuk jalan, Allah akan bagi. Dan hati kita mesti kena nak yang kuat. Kehendak yang kuat kena ada. Kehendak yang kuat nak Allah SWT. Amal agama, nak kenal Allah, nak berubah jadi yang lebih baik, kena kuat dalam hati. Allah akan bertemukan kita dengan orang yang dapat membawa kita kepada Allah, membimbing kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama yang disebut oleh Imam Haddad iaitu adalah berpegang teguh pada Alkitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila kita ikut an-nabiyyin, para nabi, kita ikut siddiqin, para awliya, syuhada, salihin ni, mereka lah orang yang paling kuat berpegang pada Quran dan Sunnah. Kita paling kuat sekali. Bila Imam Haddad kata kita kena teguh kuat pegang pada agama Allah, karena dia adalah titian, itu jalan yang lurus. Kita tak akan mampu untuk kuat pegang dengan agama Allah SWT. Kita tak akan kuat akidah, tak akan kuat semangat kita untuk buat kebaikan, untuk jihad, untuk cari ridha Allah dan sebagainya, untuk dakwah, melainkan kita kena ada orang yang mereka itu kuat pegang teguh dengan agama Allah dan mendidik kita bersungguh. Kena ada guru lah, kena ada guru maksudnya. Ramai orang lah ni dia nak berjuang agama tapi tak mau ngaji, tak ada guru. Macam mana dia nak berjuang? Macam mana dia nak kuatkan akidah ni? Akidah ni bukan dia kuat sendiri.
Iman ni bukan dia automatik kuat macam tu. Sebab iman ni dia rezeki batin. RM2 rezeki zahir. Kalau nak rezeki zahir, kita kena buat apa? Kita kena pergi berniaga, kerja, cari bos untuk kita khidmat pada dia. Pergi syarikat-syarikat mana, kerjaan-kerjaan ke, jangan swasta ke. Ni asbab-asbab nak mendapatkan rezeki zahir. Kena ada kerja dia panggil. Macam tu juga nak dapatkan rezeki batin, itu iman pada Allah. Iman yang sempurna, iman yang kuat. Ni rezeki batin. Hendaklah kita mencari asbab, berusaha. Asbab. Apa dia asbab dia? Kita duduk dengan para ulama, kita mengaji kitab-kitab ulama. Allah SWT. Kita dididik bagaimana nak beramal soleh yang betul. Maka asbab kita buat semua ini akan sempurna iman kita, akan kuat, bertambah iman kita. Rezeki batin. Nak rezeki zahir, keluar kerja. Nak rezeki batin, Allah SWT ngaji amal apa yang diberi oleh guru kita, dapat rezeki batin, ya, dibina dalam kita. Okay, kata Imam Haddad, kena pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa memegang keduanya, selamatlah dia dan beruntung dia, beruntung. Siapa pegang pada agama betul-betul, tetapi bukan mudah untuk kita umat akhir zaman. Kerana ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda yang maksudnya orang yang nak berpegang teguh, nak mengamalkan agama Islam di akhir zaman, seperti mana seseorang yang menggenggam bara api. Bukan senang. Nak main mengaji bukan senang. Di masjid bukan senang. Tapi bila Allah senangkan kita, Allah mudahkan kita, syukur pada Allah. Kerana di zaman payah nak pegang agama, Allah mudahkan kita. Kan nikmat tu, alhamdulillah. Di zaman ni nak pegang dengan agama macam genggam bara api. Guru kami terjemahkan apa maksud Rasulullah pegang agama di akhir zaman macam genggam bara api. Maksud dia macam ni kata lah. Contoh ni bara api. Contoh ni bara kan. Cuba ambil bara, kita cuba nak genggam bara api. Nabi kata pegang agama Islam, pegang teguh dengan agama ni, nak amal agama yang sebenar dan betul-betul hak Rasulullah ajak ni, macam genggam bara api di akhir zaman. Zaman dulu tak mudah. Allah SWT. Zaman lah macam genggam bara api. Tak maksud genggam bara api, maksud dia api bila kita nak genggam, tak boleh genggam terus. Agama diumpamakan bara api di akhir zaman, macam bara api tu. Apa maksud bara api di sini? Nak genggam dia tu bukan mudah. Dan kadang-kadang kita terlepas. Dia macam ni, pegang gambar guru kita tunjuk. Api kalau kita nak genggam ni macam tu. Tak akan pegang, panas macam tu. Tak akan macam tu. Sampai dia akan makin sejuk baru dia genggam. Maksudnya di akhir zaman, pegang sembahyang, tak pegang tak sembahyang. Itulah tak sembahyang. Saat sembahyang, saat tak sembahyang. Saat ngaji, tak ngaji. Saat baik, saat jahat. Saat baik, macam tu. Tapi dia ada taubat dia ada kembali lagi dia. Sampai di istiqamah. Zaman dulu kalau orang jumpa agama, ngaji, terus jadi orang soleh. Wali terus. Pegang teguh. Sebab apa? Sekeliling dia, zaman dia bukan zaman fitnah. Fitnah tak kuat tarik dia. Kejahatan, kemungkaran tak kuat tarik dia. Kawan-kawan membaik. Nak cari maksiat, tak ada internet, tak ada apa zaman dulu. Dia terus jadi wali. Zaman ni mengaji dengan seorang tok guru. Nak pegang pada agama. Kita macam tu. Saat kita amal dia bagi, saat tak amal. Saat amal, saat tak amal. Saat semayang, saat tak semayang. Saat baik, saat taat, saat maksiat. Tapi teruskan jalan, terus. Jangan putus asa, terus ngaji. Terus taubat. Perbaiki sampai istiqamah. Sampai bara api ni dia jadi sejuk, pegang terus. Ada tak tinggal dah amal soleh, tak tinggal dah kebaikan. Jadi ni akhir zaman. Kita pergi buat baik dah. Kawan kata apa? Hampa pergi mengaji apa? Tapi semayang, kawan kata tapi ya ada apa? Dia ikut kami. Mengai. Contoh akhir zaman. Kita nak istiqamah elok dah. Allah senang. Kita terjumpa satu benda yang memesongkan kita. Dalam handphone kita ke, dalam TV kita ke, dengan sekeliling kita ke. Itu akhir zaman. Akhir zaman. Okey ya. Allah senang. Jadi macam mana teruskan? Jatuh taubat. Lemah minta tolong Allah. Tak mampu. Akhir zaman. Akhir zaman kalau kita ni jatuh dalam maksiat, kita taubat, kita perbaiki diri kita selalu, tak putus asa. Allah SWT. Saat baik, saat buruk, bila buruk dia tukar kepada baik, tak putus asa, perbaiki diri. Itu dah cukup baik. Alhamdulillah, dah cukup banyak-banyak. Cukup banyak-banyak. Okey ya. Yang bahayanya kita tak sedang-sedang, jahat, tak solat,
lalai, enjoy, itu bahaya. Tapi kalau jatuh bangun itu baik. Itu iman dah kuat dalam hati kita. Semua. Ada seorang tanya pada seorang ulama. Dia tahu, Syekh, aku ni taat pada Allah, sembahyang, zikir semua aku buat benda-benda yang taat lah. Tapi aku selalu jatuh dalam maksiat. Tapi Syekh kata dia, dalam aku jatuh selalu dalam maksiat ni, tapi aku selalu taubat lah. Aku cuma macam mana keadaan aku ni? Aku macam orang tak betul lah, kata dia, macam tak baik lah aku ni, jahat lah aku ni, macam tak guna lah. Seolah tak berguna masalah aku, sebab aku buat taat elok, aku buat maksiat pula. Buat taat, aku buat maksiat pula. Samping itu aku kembalilah taubat lah. Saya tak guna ke masalah aku, hai Syekh? Aku ni tak berguna apa? Syekh tu kata apa? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syekh tak kutuk dia. Syekh kata syukur pada Allah, kenapa? Selagi mana dalam hati kamu tu rasa nak taubat, itu tanda iman kamu tu sangat kuat. Tanda hati kamu tu bercahaya. Yang bahaya kita maksiat, kita seronok maksiat, bangga pula, abang kat orang pula. Oi, semalam aku keluar dengan orang tu, semalam aku buat benda ni, semalam itu, semalam ini. Itu berbahaya. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Contoh kita tengok orang perempuan lah ni. Alhamdulillah lah. Jagalah anak-anak kita, isteri kita semua. Orang perempuan lah ni, mereka ada setengah tu, dia duduk depan kamera Facebook. Dia buat, dia panggil apa? Face filter, apa semua macam-macam lah, bagi cantik. Dia duduk depan kamera, dia buat macam tu apa semua kan. Macam-macam dia. Dia buat macam-macam. Tengok macam dia golek kepala kat kiri, golek kepala kat kanan, macam tu apa semua macam-macam. Allah SWT. Dia post, tunggu like, tunggu komen, Allah SWT. Tunggu share, Allah SWT. Tapi bila dia pergi kat luar, dia macam okey pula, macam normal pula. Depan kamera tak normal. Sebenarnya orang perempuan yang dia itu duduk depan kamera buat macam tu, ada buat macam tu macam-macam, tak tahulah macam mana. Cuba orang perempuan ni, dia pergi duduk depan orang ramai di market ke, di pasar raya ke, orang tengah lalu dia buat ke tu. Kau tak kira lah. Dia rasa apa? Buat macam tu ke? Macam tu ke? Depan orang duduk, depan orang lalu buat ke tu. Rasa apa? Mesti dia rasa, orang nampak macam aku gila. Tu kamu buat tunjuk depan orang semua, tak gila ke tu? Gila? Gila? Allah senang. Gila popular dia panggil. Gila nak viral. Allah senang. Malu tak kita duduk depan orang lelaki ramai-ramai. Contoh orang lelaki tengah lepak ke kat bus stop. Kita berhenti motor kita, kereta kita. Duduk depan orang lelaki tunggu bus stop kan, contoh. Yang duduk, dia panggil apa? Duduklah kat mana lepak kedai kopi kan, masuk kedai kopi. Kita buat yang tu. Macam tu. Orang kata apa? Gila. Orang lelaki akan kata, apa dah ni? Dan seorang perempuan kalau dia buat, kita tak akan sanggup. Tapi kenapa di kamera sanggup? Kita duduk depan kamera, kita tangkap gambar kita, video kita, kita post pada orang, sama macam kita duduk depan orang lelaki ramai, kita duduk buat posing-posing. Sama saja. Apa bezanya? Apa beza dia? Khalayak ramai tu. Allah senang. Dan kita kena ingat, kita posing, ada seorang lelaki syahwat yang kita, berdosa kita. Allah senang. Na'udzubillah. Na'udzubillah, bahaya. Jadi Allah senang. Dia buat macam tu dulu. Kita rasa kita macam mana. Sama juga orang lelaki tu duduk depan kamera menari, seorang-seorang. Nari, duduk gelak. Post. Cuba pergi depan orang ramai, orang duduk tengah duduk kedai kopi kan, masuk menari tengok. Malu tak? Malu, tapi kenapa dalam kamera tak malu? Sama saja. Depan orang ramai semuanya. Cuma orang tengok masing-masing di rumah. Maksudnya apa? Teknologi yang ada ni, Facebook yang ada ni, Instagram ataupun TikTok dan sebagainya, dia sikit demi sikit dia menghilangkan rasa malu kita. Kerana kita rasa macam kita duduk seorang-seorang. Padahal bila post, seolah kita duduk depan orang tengok. Teknologi. Akhir zaman. Allah. Kadang-kadang orang tu dia tak perasan bahawa satu benda itu telah membuka aib dia ataupun merosakkan image dia. Tak perasan. Lebih teruk lagi ustaz sendiri, ustaz dia buat tagih-tagih depan kamera post. Itu lagi tak elok. Yang orang perempuan pula tu,
buat itu, buat ini, orang perempuan. Na'udzubillah min zalik. Okey ya. Kita kena ada adab, ada akhlak, kena ada image, kena jaga maruah orang Islam. Bukan kita jadikan video kita, dia panggil apa, gambar kita dipermainkan oleh orang, ataupun orang naik syahwat pada kita, ataupun orang akan pandang apa perempuan ni, apa budak ni. Tambah pula kita berhimpun, pegang bendera hitam apa semua, kita angkat lambang-lambang yang tidak elok. Kena malu. Alhamdulillah, kita orang Islam. Kalau orang kafir buat macam tu, biar pergi ke depa. Depa tak ada Nabi Muhammad yang bimbing depa. Walaupun Nabi Muhammad tu membawa juga orang kafir kepada Islam, tapi tak mau sudah. Kita dah Islam, dah iman pada Nabi, pada Allah. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak puas hati terang mana pun dekat pemerintah, dekat rakyat, dekat kawan, dekat bos, dekat ayah, dekat mak, mesti dalam adab. Si akhlak, kerana kita umat akhlak. Nabi kita Nabi akhlak. Nabi didik kita akhlak. Quran didik kita akhlak. Kenapa habis keluar pada akhlak? Kenapa hancur akhlak? Kenapa nak ikut barat? Kenapa nak ikut timur? Kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak ikut artis? Kenapa nak ikut orang fasik? Kenapa nak ikut orang kafir? Kenapa? Kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya? Jangan join orang yang buruk akhlak. Yang kita menyertai benda-benda yang merosakkan akhlak. Ya, dunia kita nampak bangga, akhirat kita akan menyesal. Akhirat kita akan tengok Allah Subhanahu betapa dahsyatnya panggil-panggil kita yang buruk tu akibat dia di akhirat. Nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, athqalu ma fil mizan khuluqun hasan. Yang paling berat nanti di dalam timbangan nanti di mahsyar nanti, ada timbangan mizan. Yang paling berat sekali yang akan ditimbang apa? Khuluqun hasan. Iaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu akan ditimbangkan nanti di akhirat. Bahkan akhlak yang baik akan jadi timbangan yang paling berat. Athqalu ma fil mizan. Athqalu maksudnya yang paling berat. Yang paling berat dalam timbangan amal nanti apa? Akhlak yang mulia. Kerana contoh solat. Solat ni diperintahkan waktu tertentu. Zakat diperintahkan waktu tertentu. Puasa sama tertentu. Adab akhlak tak ada waktu tertentu. Daripada bangun tidur sampai tidur, semua ada adab dan akhlak. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang Allah SWT, dia mempunyai akhlak yang mulia, akhlak elok, cantik, akhlak Nabi Muhammad dekat dia, akhlak mulia, akhlak Islam. Nabi kata apa? Dia mencapai kedudukan menyamai orang yang puasa sepanjang hari dan bangun malam sepanjang malam. Kita mampu tak puasa tiap-tiap hari dan bangun malam tiap-tiap malam? Mampu. Tapi dengan kita baikkan akhlak, ikut akhlak Nabi Muhammad, elokkan akhlak kita. Jangan cemari dia panggil apa, maruah kita, jaga aib kita, jangan menghina-hina kita buat benda tak elok, sikap tak elok. Maka kita akan dapat kedudukan orang yang puasa tiap-tiap hari dan bangun malam tiap-tiap hari. Apa tak puasa tiap hari? Akhlak penting. Besarnya akhlak, kerana akhlak itu kita boleh amalkan dari bangun tidur sampai tidur. Kalau solat ada waktu tertentu, zikir ada waktu tertentu, Quran ada waktu tertentu, akhlak tak ada. Bahkan dalam solat dituntut akhlak, dalam wuduk dituntut akhlak, adab. Dalam ngaji ada adab, dalam tidur ada adab, waktu bangun tidur ada adab, waktu masuk tandas ada adab, keluar tandas ada adab, waktu makan ada adab, lepas makan ada adab. Adab. Akhlak. Dan setiap adab, setiap akhlak ditimbang nanti di akhirat. Kalau orang tu dia ada adab, ada akhlak sejak bangun tidur sampai tidur balik, tu dia banyak dia punya pahala amalan. Bahkan Allah bagi pahala orang puasa sepanjang hari dan juga bangun malam. Banyak ah. Pahala adab tu dah banyak, digandakan pula, sama macam orang bangun malam, sama macam orang puasa siang hari. Orang jumpa kita senyum kat orang, dapat pahala besar. Adab. Kita hormat orang, kita hargai orang. Kita tak buat lambang-lambang di diri kita yang merosakkan diri kita, rosakkan maruah kita, yang menjatuhkan aib kita. Orang perempuan di zaman Rasulullah SAW, kalau tengok orang lelaki, sembunyi. Allah SWT. Malu nak tengok lelaki, malu lelaki tengok apa? Perempuan zaman Rasulullah SAW. Perempuan zaman Rasulullah SAW, mereka tak pernah buat gaya-gaya depan orang lelaki menyebabkan orang lelaki tu pandang mereka. Bahkan mereka akan pakai yang menutup, tak menarik tubuh mereka. Yang kedua, mereka akan jalan dengan jalan yang tak menarik perhatian orang lelaki. Maksudnya tak mau lelaki tarik perhatian orang lelaki. Orang perempuan akhir zaman macam mana? Di depan kamera dia buat macam tu.
keluar. Saya boring, keluar tu. Saya nak buat apa? Keluar itu, apa dia ni? Nak tarik perhatian orang tengok. Kecuali kita ada grup personal, semua orang perempuan muslimat, buatlah tunjuk macam tu, tunjuk macam tu. Silakan. Naiklah perkataan apa pun. Yang tak haram lah. Semua muslimat semua. Di Kota Tarim, wanita Kota Tarim, dia pakai yang tak menarik perhatian orang lelaki. Pakai pakaian apa lah, warna hitam, bosong tutup kudah lah semua. Tapi kalau dia pergi majlis-majlis keramaian, majlis kenuri, sambut pengantin apa semua, dia pakai, kita tahu sebab isteri kita di sana kan. Kita tengok isteri kita itu masa nak hadir majlis, kita tengok pelik, dia pakai cantik-cantik. Pakai maksudnya apa, baju dia orang perempuan kan, tudung apa semua. Tadi nak pergi mana, Kota Tarim mana boleh pakai macam ni. Dia tak ada, yang ni majlis semua orang Arab di sini pakai macam ni. Cuma dia nak keluar tu dia pakai hitam kat keluar, jubah hitam serudung kat keluar, selum dia punya khimar apa semua, dia punya tu lah, tutup sampai dalam majlis. Dia buatkan buka ni, buka semua pakai tudung hak ada lah, buka dia punya baju hitam tu, hak dalam ni baju cantik, ada yang pakai gaun, ada yang pakai itu macam-macam. Dalam majlis dia bang. Lepas tu nak keluar dari majlis pakai hitam balik. Sebab saya orang lelaki dah berjalan, majlis dia baru pakai orang Arab sana. Allah SWT. Okey ya. Kita sebaliknya, nak keluar pakai cantik sebab orang nak tengok. Di rumah pakai tak menarik hati suami, tak menarik langsung tengok. Okay. Oh, kalau luar nak tarik perhatian. Itu sebaliknya, itu akhir zaman, na'udzubillah min dzalik. Kita tempat kita, na'udzubillah. Okey ya. Dia duduk depan kamera, dia nak posing pakai cantik. Filter pula dia punya muka cantik. Lah ni tambah lah ni ada teknologi lah ni, filter image ni. Kita orang lelaki, kalau kita filter tu kita dia orang perempuan. Ada macam-macam fitnah akhir zaman lah. Dan ada pula kita tertengok, kita ni mengaji agama lah ni, kita kena tahu teknologi akhir zaman. Kita tak tahu apa orang lah ni buat. Dan teknologi akhir zaman ni adalah satu teknologi yang Allah mudahkan kita untuk guna, untuk dakwah, untuk buat kebaikan. Tapi yang sebaliknya jangan guna, yang tak elok. Okay. Jangan, kita tak menolak teknologi, tapi kita guna untuk yang Allah ridha. Sebab ni dipersoalkan nanti akhirat. Okay, jadi ada satu teknologi kita tengok tadi, ada naik dalam Facebook kita tu. Ada satu, dia panggil apa, satu apps, application tu. Kan movie-movie, contoh Cinderella. Betul tak sebut? Cinderella, tak tahu sebut. Princess tu kan, itu dan ini. Jadi kita boleh ambil gambar kita ni, pegang gambar kita, dia macam edit tu. Kan movie tu dia berjalan, kita buh dekat princess tu, kat puteri tu, ataupun hak cantik tu, kita buh gambar kita. Jadi kita akan play video tu, kita akan tengok kita yang berlakon dalam tu. Faham tak? Contoh Abang Uji nak jadi Rainbow, ambil gambar video Rainbow, klik dekat muka Abang Uji, buh dekat gambar Rainbow. Jadi Abang Uji duduk di Rainbow lah tu, muka sebiji, badan cuma badan Rainbow lah. Senang. Fitnah akhir zaman. Kenapa? Dia bahaya dekat mana ni? Dia bahaya takut kita sibuk dengan benda tu. Yang kedua, kita merasakan diri kita something. Aku ni. Sampai kita tidak mengagungkan Allah, kita mengagungkan gambar kita. Mengagungkan benda-benda yang memandang, oh aku ini. Fitnah akhir zaman. Akhirnya iman kita makin lemah. Kalau nak main sekali dua tak apalah. Tapi takut dia terlampau hati dia ke situ. Habis. Alhamdulillah. Banyaklah ni application dan sebagainya, dia tidak membawa kebaikan pada umat Islam. Tapi sebaliknya. Tapi kita jangan jadikan handphone ni dia memperkudakan kita. Jangan dia tunggang kita. Kita kena tunggang dia. Dia kena turun kontrol. Aku nak buka apa, aku nak pakai apa, aku nak apa dalam ni. Ikut yang Allah ridha. Bukan dia tunggang kita. Isu masuk isu masuk dalam media kita, dalam handphone kita, masuk dalam kepala kita. Application baru, walaupun yang tu yang merosakkan iman kita, masuk juga. Seolah handphone tu kontrol kita. Allah senang. Rugilah kita beli handphone untuk kita ni ikut dia, untuk kita ni macam jadi hamba pada dia. Rugi. Biar kita beli handphone, dia mahal atau mana pun, dia jadi hamba kita, ikut kita. Main satu program yang tak elok dalam handphone, kita kontrol dia. Aku tak mau tengok. Bukan mai, oh terima saja. Mai terima nak buat macam mana, nak buat macam mana. Seolah kita hamba. Tuan kata, ini ulas isu ni, kita ulas.
Tuan kata ni tengok video ni. Tengok video ni. Dan naik buat sana kata dia. Tengok kontrol dia. Oh video ni aku tak mau tengok. Ini aku tak tengok. Aplikasi ni aku tak mau masuk. Yang ni aku mau masuk. Kontrol handphone kita bukan handphone kontrol kita. Macam tu. Okey Macam orang suka game lah. Kita kadang kita nampak kita macam kontrol game tu. Kadang game tu dah kontrol kita. Contoh, kita sebagai insan Allah cipta kita ada tanggungjawab pada mak ayah, ada tanggungjawab pada anak-anak, pada isteri, pada suami, pada sama kita, pada dakwah, menolong Nabi Muhammad, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam lah. Tapi kita boleh lupa tanggungjawab kita. Kita boleh lupa dia panggil apa, kewajipan kita dengan kita dikontrol oleh game, bukan game kontrol kita. Macam mana contoh kita main game ni, kita balik. Game pula lah ni, dia jual ni, aksesori tu aksesori ni. Allah senang. Lepas tu bila kita dah main rasa macam nak boring game ni, akan keluar game baru. Kita ikut pula game baru. Tak game. Allah senang amat. Siapa yang main game lah ni? Kita yang kena game ataupun kita yang game kan game tu? Kita yang kena game. Tak perasan? Kita kena game. Dia kata, aku game ni habis nanti aku tak mau main dah. Tengok keluar baru. Hak lagi canggih, hak lagi seronok, hak lagi real. Main PR dah ikut dah. Dia yang kena game dengan game tu. Bukan dia gamekan game tu. Akhir zaman. Akhir tinggal kewajipan. Akhirnya mak ayah panggil, jom nak keluar pergi rumah adik-beradik. Jom. Pergi beli sat toyu. Terjemahan dia kicap. Dia orang KL. Zat. Macam-macam. Orang KL itu dia tanya. Saya sebut toyu dia tanya. Orang KL tanya. Toyu tu apa Ustaz? Kicap. Okey. Jadi, beli toyu Ustaz. Mak nantilah. Ada kerja ni. Kerja apa game? Dia kena game dengan game tu sampai dia tak boleh nak taat mak ayah dia. Dia kena game dah tu. Dipermainkan oleh game. Kan teruk. Kita kalau dipermainkan oleh orang tak apa lagi. Kadang kita ni terpengaruh dengan kata-kata dia. Game. Pemain kita. Sistem ataupun teknologi ataupun application. Pemain kita. Bukan orang tu. Orang lah buat tapi benda tu bukan orang. Kita boleh kontrol dia. Tengok-tengok dia kontrol kita. Bahaya. Akhir zaman. Hati-hati teknologi yang ada. Guna untuk cari ridha Allah. Bukan buang dan bukan kita di game oleh game kita ataupun dalam handphone kita. Macam tu. Asyik kena game je kita ni orang Melayu kita, orang Islam. Kena game je. Sedang amat. Okay, biar kita jadi pemain, bukan kita dipemain. Kita kena jadi pemain. Kena kuat. Teguh. Tapi kita kena ada asas agama lah untuk kita kuat macam tu. Ada akidah. Okay, dan kita kena minta pertolongan Allah lah macam tu. Dia hati-hati. Dan hati-hati juga application yang kita tengok yang menyebabkan orang tu macam ralik dengan diri dia. Kita hidup nak agungkan Allah. Kita hidup nak sedap kita ni hamba dia Tuhan. Baru dapat kesedapan hidup. Dapat iman, kesedapan, keseronokan hidup, kebahagiaan kerana ada hubungan dengan Allah Rasul. Tapi ada application. Saya tak pernah main lah tapi tengok orang duk update. Dia tekan tu. Dia naik. Dia habaq masa diri tau. Kamu akan jutawan lagi 10 tahun. Tersenyum betul dia post dalam Facebook. Tengok aplikasi ni kata macam ni aku. Dia mula angan-angan dia mula. Yang Rasulullah kata, kamu tak amal soleh masuk neraka dia tak baca kan tu. Kamu balik tak tunai hak mak ayah kamu, hak itu dan ini, kamu akan diazab tak baca itu nyata kan tu. Hak tak nyata dia balik, dia baca seronok. Tu dia main lagi. Dia kata kamu ini dia bukan mak dia, benda tu cakap. Dia keluar. Melalui ciri kamu ada ciri-ciri seorang penyayang. Kamu di sini seorang jujur. Padahal dia penipu, dia rasa jujur. Masya-Allah jujur lah application dia kata. Padahal Quran dan hadis kalau kita baca, dia ada ciri-ciri penipu. Tapi hak penipu kata dia jujur, dia percaya dengan penipu. Allah senang macam Piramli kata, eloklah pak dia penipu, anak dia penipu, semua penipu semua. Apa dia atas tak ingat dah lebih kurang pula tu. Penipu semua. Okey Akhir zaman, fitnah akhir zaman tu. Orang tak perasan. Dia penipu tapi disebabkan aplikasi kata kamu tu ada ciri-ciri jujur. Kamu seorang penyayang. Padahal keras punya orang. Dia rasa syok. Itu dia buat dalam Facebook like. Okey Ada yang sampai application kamu akan kahwin umur sekian-sekian. Dia pejam mata. Aku kahwin. Salah. Okey Hak nyata tu dia tak cari. Hak dia panggil apa benda-benda yang tak nyata, tak confirm macam tu dia seronok. Kadang-kadang orang tu kata hanya sekadar permainan Ustaz. Ya, takut-takut lama-lama dia jadi macam masuk dalam jiwa. Dia macam perasan diri, dia jadi macam akhirnya dia agungkan diri, dia perasan diri, dia tak perasan kewujudan Allah. Tak perasan agungnya Allah. Bahaya na'udzubillah min dzalik. Macam-macam lah ni na'udzubillah. Okey. Tama-tama game-game
Yang anak-anak kita main tu game judi tu kena tengok. Game lah ni banyak judi lah ni. Dan ni orang tak main judi, orang tak pergi tikam ekok lah di kedai ekok tu. Di Magnum pasal orang tak pergi dah. Orang tak main judi di pusat judi. Dan ni judi adalah handphone. Dalam game ada judi. Ataupun tak game pun memang ada judi dalam handphone. Memang ada reward, ada itu, kita masukkan duit itu dan ini macam tu. Alhamdulillah. Allah senang. Dulu orang berjudi di pusat judi okey lagi. Tak okey lah tu, maksiat lah. Tapi lagi dahsyat orang berjudi dalam rumah. Maksiat dalam rumah. Padahal rumah nak barakah, rumah nak rahmat, rumah nak tenang. Dibuat maksiat dalam rumah, hancur rumah dia. Isteri dia problem, anak ada problem, suami dia problem. Kerana tiap-tiap hari cari laknat Allah dalam rumah. Judi dalam rumah. Allah senang amat. Dia orang judi di luar, takut-takut sembunyi-sembunyi di luar. Buat di pusat judi. Allah senang amat. Orang nak judi dulu belakang-belakang sungai dulu. Sembunyi. Allah senang, tak ada main porden ke hampa semua, tak ada, semua di belakang dia. Sembunyi-sembunyi. Lepas tu ada seorang pula di kilain. Bayang pula RM5 lah tengok. Oi, lari. Lari. Tak ada terjun sungai. Macam lain lah. Macam tu. Dulu orang main judi dulu tu. Lah ni orang judi anak dalam rumah. Tak perlu lari daripada polis, tak perlu terjun sungai, tak perlu ada orang di kilain, hanya dalam bilik. Tak perlu upah orang di kilain. Dia sedang tarik laknat Allah, benar-benar murka Allah dalam rumah dia. Allah senang, na'udzubillah min dzalik, bahaya. Satu rumah-rumah sempit, kadang-kadang rezeki sempit, ada maksiat dalam rumah. Alhamdulillah. Okey ya. Kita kena jadi macam rumah Rasulullah, ada ibadat, ada majlis, ada zikir, ada dipanggil salawat, ada Quran, itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis ilmu. Okey. Itu kata Imam Haddad, barang siapa memegang keduanya selamatlah dia dan beruntung. Untung siapa pegang agama. Walaupun susah pegang juga, tapi untung. Dan mendapat petunjuk dan terpelihara. Orang lah ni tak mau ikut agama sangat. Sampai di universiti diajak, setengah universiti diajak. Kita pernah juga mengaji universiti SAT. Adik-adik kita pun banyak universiti. Kita tanya apa? Universiti apa mengaji apa? Allah senang. Kalau universiti Islam ni okey lagi. Kalau universiti yang bukan Islam, bukan maksud bukan Islam, macam kafir semua. Maksudnya apa? Dia tak ada pengajian yang tekankan Islam lah, Islamik lah. Ada adik kita tu seorang universiti. Dia kata pernah satu hari aku duduk dengan pensyarah aku, dia ada ajak satu benda yang tak elok. Itu apa? Dia ada zumba apa dia ajak. Maksudnya apa? Kena menari lelaki perempuan. Duduk atas pentas. Adik kita kata tak boleh ni, saya malu lah lari yang perempuan. Dia tak pernah buat benda ni. Tak boleh, benda ni haram kata dia, tak boleh kita. Dia kata kita jangan agama sangat kata dia. Kita kena ada hak kebebasan kata dia. Kita pun kena ada hiburan juga. Jangan ikut agama sangat kata dia. Ada benda kita boleh ikut, ada benda kita tak boleh ikut. Alhamdulillah. Islam yang ajak pensyarah Islam. Ada pensyarah yang soleh, yang ada ilmu, ada akidah yang baik, memang baik. Yang baik tu dipesan dekat anak murid pula. Hampa jaga ni, hampa jaga semayang, hampa buat ni, hampa. Itu baik. Ada hak melingkup anak murid. Allah senang. Jadi depa anggap apa? Kebebasan kami, keseronokan kami tak ikut agama sangat, yang ni lah best. Padahal mereka tak tahu, itulah kehancuran mereka. Imam Haddad kata siapa ikut agama, dia untung, dia selamat. Siapa tak pegang betul-betul, dia tak akan selamat. Nampak macam selamat, sikit hari lagi tak selamat. Allah selamat. Isu-isu yang ada pada hari ni, kita tak ikut Islam, kita tak ikut betul-betul hukum, tak akan selamat. Okey ya. Alhamdulillah. Barang siapa memegang keduanya, selamatlah dia dan beruntung dan mendapat petunjuk dan terpelihara. Allah jaga dia. Dan barang siapa menyeleweng dari keduanya, sesatlah dia dan menyesal dan binasa dan musnah. Okay, ya? Maka jadikan keduanya sebagai penghukum di atas kamu. Kamu kena jadikan Quran hadis hukum kamu. Okay, ya? Sila kamu ikut hukumlah. Dan pengatur urusan kamu. Nak buat apa satu urusan, rujuk Quran, rujuk hadis. Apa maksud rujuk Quran, rujuk hadis? Rujuk ahli dia lah. Ahli. Itu rujuk ulama maksudnya. Bukan terus buka Quran, terus buka hadis. Tidak. Kita tak dapat fahami dengan sebenar-benar faham. Kerana kita perlu pada orang istimbat hukum dan sebagainya. Itu rujuklah ulama yang ahli faham Quran dan hadis. Dan jaga-jaga fahaman yang duk kata kita rujuk Quran hadis, jangan pakai ulama. Ini fahaman yang sangat sesat. Kenapa? Quran dan hadis itu ada ahli dia yang memahami, dan kita kena rujuk ahli dia. Bila kita tinggal ahli yang memahami, kita faham sendiri, kita faham dengan faham kita, bukan faham agama. Ahli agama hanya akan faham agama. Bukan semua orang akan faham agama. Tapi bila semua orang dia anggap dia faham agama, akhirnya dia faham Quran dan hadis bukan dengan fahaman agama, tapi dengan faham dia sendiri.
Akhirnya kata ini adalah Quran, ini adalah hadis. Akhirnya mengkafirkan orang. Akhirnya menghalalkan orang. Bid'ahkan orang walaupun dia tetap bid'ah. Kata orang syirik walaupun dia tak syirik. Kenapa? Dia pakai Quran hadis guna faham yang ada pada diri dia, itu nafsu dia. Bukan faham yang faham ulama. Yang mana ulama itu ada ilmu yang sangat mendalam dan juga ilham daripada Allah. Tak mau pakai. Hak kotak jiwa ni nak baca Quran hadis nak berkelang hukum. Hak tak nak reti ni ngaji 3 tahun nak berkelang hukum terus Quran hadis, tak mau pakai ulama. Sesat. Sesat. Itu kesesatan. Alhamdulillah min zalik. Okey Allah senang. Jadi maksud kita pegang teguh dengan Quran dan hadis, terjadikan Quran dan hadis ni hukum pada kita. Kita ikut hukum dia. Itu kita dengar ahli-ahli dah bicara tentang Quran dan hadis. Pegang teguh dengan ulama. Sebab pegang teguh dengan ulama, dia telah pegang teguh dengan agama, dengan Al-Quran dan hadis. Macam tu. Siapa tak mahu ulama, tak percaya ulama, tak mahu mazhab dan sebagainya, dia terus Quran dan hadis direct. Orang ni orang yang tak pegang teguh dengan Quran dan hadis. Kenapa? Dia faham Quran dan hadis, faham yang salah. Pegang teguh apa? Faham masalah. Kalau kita ikut ulama, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ahli zikir, itu ahli ilmu tu sendiri tanya dia. Allah tak kata tanya terus, rujuk terus Quran hadis. Tanya ahli dia yang faham. Memang ayat Allah ada ayat Allah kata kamu berselisih, kembali pada Quran dan hadis. Tapi ada ayat yang lain Allah kata apa? Tanya ahli dia. Nak kembali tu bang kena tahu cara kembali ya. Cara kembali macam mana? Rujuk ahli dia. Macam mana syekh hukum ni? Macam mana wahai syekh hukum ni? Macam mana syekh hukum ni? Allah, ahli dia. Tengok mazhab pandangan apa tentang mazhab. Mazhab bagi pandangan macam mana? Itu dan ini. Fuqaha kata apa? Mujtahidin kata apa? Itu bukan terus rujuk. Allah subhanahu. Yang terus rujuk tu mujtahid. Imam-imam mujtahid. Kita bukan mujtahid, kita muqallid, kita ikut saja imam mujtahid tu ikut. Tapi mana boleh ikut Quran hadis tu ya? Kena ikut. Tak ada jalan lain, kena ikut. Kerana 124,000 orang sahabat Nabi SAW, tak sampai 20 orang yang mereka itu layak untuk menggunakan hukum. Nabi SAW mengiktiraf beberapa orang sahabat saja untuk keluarkan hukum agama, ajak agama. Nabi kata ambillah fiqh pada ni Sa'ad bin Mu'az, pada ini Abdullah bin Umar. Nabi sebut orang tertentu. Ulama kira tak sampai 20 orang sahabat yang mereka itu boleh mentafsirkan Quran, menggunakan hukum. Ahli betul-betul. Yang lain sahabat yang mengaji dengan Nabi yang tak sampai keahlian macam tu, depa hanya rujuk sahabat ni. Hukum ni macam mana? Ayat ni apa tafsir dia? Kata Allah bin Abbas apa semua. Kenapa semua sahabat mengaji dengan Nabi tak boleh keluarkan hukum semuanya? Tak semua orang layak, tak semua orang capai kedudukan keluarkan hukum. Sahabat Nabi semua mulia. Tetapi dalam semua yang mulia tu ada yang dapat kelebihan faham ilmu. Rujuk saja. Tu sahabat Nabi sendiri jumpa dengan Nabi tu. Tak buat hukum sendiri, tak rujuk terus buka Quran. Ni faham macam ni. Jangan pakai ulama, jangan pakai sahabat lain. Kita ada sendiri Quran. Kita mengaji dengan suri hadis Nabi, kenapa kita nak pakai orang lain? Kita sendiri. Ada. Sahabat-sahabat Nabi baca, nak faham macam mana tu ni? Rujuk Abdullah bin Umar, ya Allah bin Abbas. Kita ulama-ulama semua tak mahu. Kita ada Quran hadis. Ulama ni tak maksum apa semua. Ulama tak maksum, kamu lagi tak maksum. Dengan maksiat, dengan tak ada taqwa, tak ada takut pada Allah. Ulama tak maksum pun takut pada Allah, tak buat maksiat, jaga diri mereka, jaga aib mereka, jaga maruah mereka, bangun malam, ilham pada Allah, hidayah, hati penuh dengan cahaya iman sempurna. Nak banding maksum kita, tak maksum kita, tak maksum ulama mana lebih baik? Tak maksum ulama lebih baik atau tak maksum kita? Tak maksum kita ahli maksiat, tak maksum ulama ahli taat, ahli zikir, ahli bangun malam, ahli ilmu. Mana lebih baik? Ulama tak maksum, kita kena pakai Quran dan hadis. Kita kena kata dia, kami tak ikut kamu, kamu tak maksum juga. Tak maksum kamu lebih bahaya daripada tak maksum ulama. Tak maksum kamu maksiat, fitnah orang. Tak mau ikut ulama, faham Quran hadis salah. Maksiat tak maksum ulama, fahaman dia betul tentang Quran hadis. Dia ikut Nabi Muhammad, sunnah pegang teguh. Allah, dia berkata sesat, ikut yang tak maksum tu. Okey bahkan ulama walaupun tak maksum, mereka itu mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin Allah tak pelihara ulama. Kenapa? Agama ni dibawa oleh ulama. Nabi sendiri kata ikut ulama. Nabi kata dalam hadis, jalisul kubara wa sailul ulama wa khalitul hukama. Nabi kata apa? Jalisul kubara, duduk dengan orang kubara. Apa itu kubara? Orang tua-tua. Itu orang berilmu. Kerana orang tua atau orang berilmu, duduk dengan mereka dapat pengalaman banyak, dapat ilmu dia banyak. Petua ni duduk dengan mereka, kata Nabi SAW. Banyak manfaat dengan orang tua ataupun orang berilmu. Yang kedua, tanyalah ulama. Maksudnya kalau ada problem, tanya ulama, kata Nabi SAW. Nabi tak kata ambillah Quran hadis, baca nirilah, bukan hukum niri. Tanya ulama. Sebab ulama ni mereka yang bawa agama. Mereka yang amanah dengan agama. Kalaulah kita tak percaya pada ulama,
Maksud dia apa? Dia akan datang satu fahaman tak percaya pada agama. Sebab ulama bawa agama. Generasi demi generasi. Mai mana Quran, mai mana hadis, sebab ulama yang bawa. Ulama yang pelihara semua ni. Allahu Akbar. Bila tak percaya pada, ditanam doktrin tak percaya pada ulama, dia akan bawa pada tak percaya pada agama, tak percaya pada Nabi Muhammad, tak percaya pada Quran. Bila meragui ulama, meragui agama. Sebab mereka ahli agama, mereka bawa agama. Jadi tak mungkin ulama-ulama ini mereka berpakat dalam kesesatan, dan tak mungkin mereka ini akan rosak, akan dipelihara oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah menjaga Quran, Allah menjaga agama ni. Agama ni dijaga sampai kiamat. Macam mana Allah jaga agama? Allah jaga ulama, tak bagi rosak. Dan ulama umatku kata Nabi Muhammad, dia takkan berpakat dalam kesesatan. Takkan ulama dia pakat ramai, dia sesatkan kita semua. Takkan. Allah jaga ulama. Macam tu Walaupun ada ulama usuk, ada ulama benar, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, tetap wujud ulama akhirat, ulama yang betul-betul ikhlas tetap wujud. Akan bimbing umat ni. Allah akan jaga mereka. Okey macam tu. Hati-hati fahaman Quran hadis terus Quran hadis. Fahaman tak betul tu. Faham tak betul tu. Kita kena macam mana betulnya? Jom kita balik pada Quran dan hadis, kita ngaji dengan ulama untuk kita faham Quran dan hadis. Kita tahu hukum Quran dan hadis. Jom. Kembali pada Quran dan hadis macam mana? Cara dia mengaji. Talaqi dengan ahli dia. Untuk faham betul-betul tu. Hukum hakam. Macam tu. Okey Kan balik Quran hadis tinggal ulama. Itu fahaman tak betul lah tu. Ni lebih yang sangat-sangat tu. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT Muhammad. Maka jadikan keduanya sebagai penghukum di atas kamu, pengatur urusan kamu, dan kembali pada keduanya pada setiap urusan kamu, dan kadang kamu menjunjung pesanan Allah dan pesanan Rasulnya. InsyaAllah kita akan sambung esok. Ini fasa berkaitan dengan Imam Haddad suruh pegang teguh Quran hadis, dengan cara kita mengikuti para ulama yang pegang dengan Quran dan hadis. Dan selepas ini kita akan bincangkan berkaitan dengan at-tasawuf itu bergantung dan dia terikat dengan Quran dan hadis. Ilmu tasawuf, dalil-dalil ilmu tasawuf ada dalam Quran dan dalam hadis. InsyaAllah esok kita bicarakan. Ada orang kata tasawuf sesat, dia lain problem. Kenapa? Dia kata tasawuf sesat, tasawuf daripada Hindu lah apa semua, sebab dia pergi baca kitab orientalis. Orientalis kaji tentang tasawuf, dia kata tasawuf sama dengan agama sekian-sekian. Nak faham ilmu agama, pergi baca kitab-kitab orang kafir. Sesat. Nak faham agama, tanya ahli dia. Kamu tak faham fiqh, tanya orang ahli fiqh. Tak faham tauhid, tanya ahli tauhid. Bukan baca kitab tauhid, dia kata ulama tauhid ni sesat. Tak betul ni. Padahal dia tak mengaji lagi dengan ahli dia. Banyaklah ni, baca sendiri. Baca kitab tasawuf. Oh ni, ulama tasawuf ni cakap apa ni? Sesat ni. Dia bukan ahli. Tujuh ahli. Okey Alhamdulillah tadi. Okey Allah SWT. Terus alhamdulillah ada tajana ni, ada Nik Dahana binti Megat, suami, anak-anak, ibu mertua, arwah ibu bapa dan arwah bapa mertua dari Jital Kedah. Doakan semoga kami sekeluarga mendapat bimbingan Allah berjalan dengannya. Amin. Sebenarnya Akmal Fahim Al-Khurazi pada batas Kedah, doakan saya dapat cepat sembuh, terus kuat tabah hadapi ujian. Semoga Allah bersihkan hati saya, kurniakan makrifat mengenai Allah, dan beri kebaikan dunia dan akhirat, dapat ridha dan kesayangnya, serta selamat fitnah akhir zaman juga umat Islam, dan berkati Allah berkat majlis ilmu. Amin. Seterusnya berkis keluarga Kuala Lumpur, doakan anak saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah mendapat mengenai Allah, khusus saya keluarga saya sihat tubuh badan untuk mengerjakan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Seterusnya Syamila Nur Zulhilmi, suami Alauddin, Syarmila Nur Zulhilmi iaitu suami, Alauddin iaitu abah, Ramlah ibu, dan anak-anak tempat tinggal Setiawan, Perak. Infak kitab sebanyak RM200, itu wakaf kitab lah untuk sini, pengajian-pengajian di sini. Semoga istiqamah dalam beramal soleh, umur yang berkat dan panjang dalam ketaatan dan pendapat berakhir yang baik. Semoga anak menjadi anak yang soleh, ahlul Quran, hadis. Semoga kita semua dapat berkumpul dalam syurga Firdaus sama dengan baginda Rasulullah. Amin. Semoga Allah kabulkan, Allah terima segala infak-infak ataupun wakaf kitab yang dibuat. Seterusnya hamba Allah pada Kota Baru Kelantan, semoga sahabat saya Luqman Marwan bin Muhammad Zahid keluarga Suhana binti Hashim digunakan kesembuhan dari Covid. Semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah, digunakan kesembuhan dan kesihatan baik zahir batin. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya Rabiatun Adawiyah binti Omar keluarga anak Bukit Kedah. Pahala ini dihadiahkan buat arwah ibu dan ayah. Semoga Allah sampaikan. Seterusnya Ustaz Akmal Muhammad Akmal Rushdi bin Akram Zaki Bandar Baru Bangi Selangor. Minta Ustaz doakan agar keluarga kami umat Islam dapat keridhaan, keberkatan, rezeki, pandangan rahmat, makrifat Allah, dapat taufik menuntut ilmu, mengamalkan sepanjang hidup, mendapat husnul khatimah. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Seterusnya hamba Allah dari Johor,
Mohon doakan ibu saya Maimun binti Sulong supaya diberi kesembuhan dari sakit kepala. Amin. Semoga Allah beri kekuatan dan beri kesembuhan. Sakit kepala kalau boleh blender dia panggil apa, bunga cengkeh, campurkan dengan yogurt. Itu makan, insya-Allah sembuh sakit kepala. Sembuh sakit-sakit insya-Allah. Seterusnya tajaan kuliah daripada Taman Fadli, daripada Taman Datuk Senu KL. Doa ringkas, semoga mak mertua cepat sembuh dari positif COVID dan semoga keluarga saya kontak rapat sentiasa dalam lindungan Allah dan terhindar dari jangkitan COVID. Amin. Semoga Allah SWT selamatkan semuanya yang terjangkit dengan wabak COVID, dan semoga Allah SWT beri kesembuhan pada mereka yang sakit, dan semoga Allah murahkan rezeki, Allah beri darjat kemuliaan kepada semua penaja kita dan juga kepada kita semua, dan semoga Allah SWT jadikan kita semua orang mencintai ulama, yang ikut ulama, yang pegang pada Al-Quran, pegang pada hadis Nabi SAW, dan semoga Allah pelihara kita daripada fahaman yang sesat, fahaman yang menyeleweng daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.